Yang menentukan skim apa yang pemohon tu terima, pegawai kes, pegawai yang menyiasat kes permohonan berkenaan. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuan. Okey, episod kali ini tentang bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, mungkin ada di antara korang yang ingin membuat permohonan dan masih lagi tidak tahu dia punya style. Okey, bagaimana cara-cara nak buat permohonan? Lagi-lagi dalam situasi sekarang ni, situasi pandemik COVID-19, tak boleh nak memohon ataupun keluar daripada rumah untuk memohon di Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tadi aku ada call sendiri pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan bertanyakan tentang hal ini. Tapi sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe channel aku Saja Sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Okey, untuk pengetahuan korang, ada 9 jenis skim bantuan kebajikan yang ada di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang korang perlu tahu. Antara senarai bantuan yang ada adalah yang pertama, bantuan kanak-kanak, bantuan anak pelihara, bantuan warga emas, allowance pekerja orang kurang upaya, bantuan am persekutuan, bantuan am negeri, bantuan OKU tidak berupaya bekerja, bantuan penjagaan OKU terlantar ataupun pesakit kronik terlantar, dan yang terakhir sekali bantuan latihan perantis. So, kesemua senarai yang aku maklumkan tadi adalah jenis skim bantuan kebajikan yang ada di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Berbalik kepada kenyataan aku tadi, aku ada call sendiri pihak JKM, okay, dan bertanyakan apakah cara yang lain yang boleh kita mohon bantuan ini. Jom kita dengarkan. Nak tanya dalam situasi sekarang ni, semua bantuan-bantuan ni dibuka dan dimohon macam biasa ke ataupun ada kaedah yang lain lah yang yang saya tak tahu lagi. Okey, untuk step permohonan, langkah pertama kalau ikutkan kebiasaannya perlu datang ke pejabat, tapi buat masa sekarang ni kita ada buka online. Online melalui sistem e-bantuan JKM lah. Oh, e-bantuan. Saya pernah tengok itu. E-bantuan. Okey. Lepas tu okey. Untuk skim yang ada di JKM, kita ada skim bantuan bulanan yang kita beri pada klien melalui online tu, just masukkan maklumat yang diperlukan, yang dikendaki oleh sistem tu. So kemudian dalam tempoh 14 hari perlu hantar dokumen salinan yang diperlukan lah untuk proses permohonan. Oh, ni maksudnya dokumen ni kita perlu ada pengesahan, lepas tu kita masuk. Tak perlu pengesahan. Tak perlu pengesahan. Just buat salinan macam contohlah kalau kebiasaan yang ada yang kita terima, yang kita kita proses. Borang tu memang kita akan print out daripada sistem kalau permohonan melalui online. Okey, kemudian dokumen-dokumen yang diserahkan di Dropbox yang kami terima tu nanti kita akan compile dan kita akan endorse untuk pendaftaran lah. Antara dokumennya salinan IC pemohon, keluarga yang tinggal bersama, kalau ada bekerja, slip gaji, bil air, bil elektrik. Kalau ada masalah-masalah kesihatan yang kronik, boleh kita minta sertakan sekali sama ada surat doktor ke, macam tu lah. Oh, okey. Saya nak satu lagi, soalan yang kedua. Lepas tu, macam mana pula dengan selepas dah buat permohonan? Lepas tu, nanti dekat sini saya tengoklah bahagian cara permohonan tu akan dijalankan siasatan untuk penilaian tu. Itu apa maksud dia? Siasatan buat masa sekarang, memandangkan isu PKP COVID ni kan, kita akan buat panggilan telefon kalau ada keperluan macam contoh kes yang terlantar, tinggal seorang diri ke apa, itu kita akan datang ke rumah lah. Tapi dalam keadaan yang kita kena ni lah, sebab kita takut ada penyebaran kan sekarang ni kan, COVID Delta, varian Delta tu kan senang nak merebak. So kami pun berjaga-jagalah, takut mana tahu ada staff yang, bukan masalah staff yang kena, tapi takut warga emas yang kita lawat tu terkena ke, takut ada yang tak divaksin lagi. So antara keutamaan kita siasatan melalui telefon dulu. Kita akan telefon, kalau klien tu ada telefon, pemohon tu ada telefon, kita akan call, kita akan minta detail, maklumat semua daripada A sampai Z lah. Maklumat yang masalah yang dihadapi apa semua lah. Background semua.
So kemudian kalau ada dokumen sokongan yang diperlukan, time tu juga kita akan minta pada pemohon tu lah untuk sertakan sama ada email ke, sama ada WhatsApp ke, kalau pegawai tu willing nak bagi nombor WhatsApp dia kan. Ataupun by drop box di luar office kami ke, macam tu lah kaedahnya. Tak ada, kira kita kena kurangkan ada kontak. Maksudnya dengan mengelakkan penyebaran COVID ni makin meluas kan. Itulah caranya. Okey, lepas tu saya tengok dua bantuan ni dia tak ada yang melibatkan borang tau. Okey, ini maksudnya bantuan am persekutuan, bantuan am negeri. So saya nak tanya apa benda? Itu sama juga. Itu sama juga. Borang yang sama. Yang cuma pemilihan skim bantuan ni bergantung pada pegawai yang menyiasat. Dia tengok pada kes. Yang menentukan skim apa yang pemohon tu terima, pegawai kes. Pegawai yang menyiasat kes permohonan berkenaan. Kesesuaian sama ada dia layak atau tidak, itu pertamalah. Dan kedua, kalau dia layak, kita tengok apa skim yang sesuai untuk dia. Macam tu. Maksudnya kalau macam contoh kita ni baru nak memohon lah. Kita ni tak tahu apa kelayakan kita. Okey, so kita mohon sajalah. Sekarang ni isunya contoh macam warga emas pun kita mohon saja. Ya, kebiasaan yang berlaku. Klien akan datang hadir ke pejabat dan buat pertanyaan. Kita buka kaunter. Ini situasi biasalah, normal, tak ada COVID kan. Lepas tu dia akan bertanya, dia akan bagi tahu masalah yang dihadapi. So kita akan terangkan apa dokumen yang diperlukan. Kita akan bagi dan kita minta sediakan dokumen berkenaan untuk permohonan. Contohlah, dia ada menjaga seorang anak terlantar contoh. Dengan pendapatan bawah 3,000. So kita minta dia sediakan slip gaji atau penyata pendapatan, sertakan sekali gambar anak keadaan terlantar tu, lepas tu bil bibliotek, IC, foto studio, keluarga anak yang terlantar tu sekali. So kita akan kepilkan dan kita akan serahkan satu borang kosong, dia akan isi. Kalau dia dokumen tu pada hari yang sama dia dah ada, kita suruh isi borang dan hantar pada hari itu juga. Itu kaedah yang kebiasaan yang berlaku. Ya. Tapi memandangkan COVID ni yang bermasalah sikit lah. Kita kaunter pun kita tutup. Itu yang masalah tu. Ada nak datang case urgent appointment perlu buat. Macam tu lah. Kalau macam Encik kena terangkan macam telefon saya ni kan, Encik terangkan apa masalah Encik hadapi. So saya boleh gambarkan, saya boleh dapat maklumat dan saya akan bagi apa yang perlu Encik buat. Macam tu. Tak nak isi maklumat secara online, Encik nak download borang pun boleh. Macam tu. Tadi dua kaedah. Okay. Tapi download borang tu pun nak kena print, lepas tu nak kena submit juga by pergi ke pejabat kan, betul tak? Sama je. Cumanya kaedah isi borang tu, kita pun ada dekat sedia borang dekat luar pejabat kita. Cumanya Encik nak kena datang sini, nak kena apa semua kan. Cumanya kalau Encik boleh buat pun, Encik sediakan dulu dokumen yang salinan yang diperlukan. Encik datang sini sebelum letak drop box, ambil borang dalam tu, Encik isi, tak siap isi, tanda tangan Encik sebagai pemohon, letak je terus dalam drop box tu. Dia ada kaedah kedua yang tu lah. Yang memudahkan lah. Boleh. Terima kasih banyak. Atas maklumat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi. So kesimpulannya di sini, bagi korang yang nak buat permohonan, korang boleh buat permohonan secara online. Okey, yang mana link aku ada sediakan di ruang description di bawah. Okey, setelah itu bila korang dah masuk itu, korang masukkan IC korang. Ingat guys, yang paling penting sekali 14 hari. 14 hari dalam tempoh korang memohon secara online tersebut, pastikan korang hantar dokumen-dokumen yang dimaklumkan tadi. Khusus korang boleh tengok di website yang aku disediakan di ruang description dekat bawah itu. Itu adalah merupakan skim bantuan kebajikan dan jenis-jenis skim yang korang ingin memohon. Pastikan dokumen-dokumen sertakan lampirannya dengan korang mendaftarkan diri melalui e-bantuan tadi. Lepas tu korang hanya perlu bawa dokumen sokongan yang diperlukan berdasarkan skim bantuan korang. Jika korang ingin membuat sebarang bantuan kewangan bulanan ini, sebenarnya pihak pegawai JKM sendiri akan tentukan apakah kelayakan jenis bantuan yang bakal korang terima. Sebab apa? Pegawai akan menyiasat secara detail sama ada kelayakan korang mendapat skim bantuan kebajikan
Contohnya warga emas ataupun kanak-kanak atau bantuan am persekutuan ataupun bantuan am negeri. Mungkin ada di antara korang merupakan warga emas tetapi OKU. So sebab itulah siasatan akan dibuat secara detail. So begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang perkara ini. Bagi korang yang belum subscribe channel aku Sesembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.